Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Subuh berapa? Subuh berapa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia, taufik dan hidayahnya. Dapat kita menyambung daurah kita sampai di bab yang ketiga. Rintih hati mencari Rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam suratul Ankabut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan kami, lanahdiyannahum subulana, pastilah kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang selalu bermujahadah, orang-orang yang sentiasa bermujahadah fina, untuk mendapatkan kami, lanahdiyannahum subulana, pastilah kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Muslimin dan muslimat yang mata Allah, ayat yang kita baca ni ialah ayat yang menghuraikan ayat di dalam muka surat 14, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia melainkan kami hendak manusia mengabdikan diri kepada kami. Tidak kami jadikan jin dan juga manusia melainkan kami hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepada kami. Liya'budun. Berkata Sayyidina Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, liya'budun maknanya liya'rifun. Liya'rifun maknanya untuk mengenal kami. Tidak kami mencipta jin dan manusia melainkan kami hendak jin dan manusia mengenal kami. Jadi itulah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas muka dunia ni, sebab Tuhan nak suruh kita kenal dia. Dan jalan nak kenal Tuhan ialah liya'budun, iaitu dengan kita menyembah dan mengabdikan diri kepadanya sebagai hamba. Jalan nak kenal Tuhan kena buat ibadat. Jalan nak kenal Tuhan kena mengabdikan diri kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan sesuatu yang sangat mudah. Nak mengabdikan diri kepada Allah ialah suatu yang sangat susah. Oleh kerana nak mengabdikan diri kepada Allah ialah suatu yang susah, kita kena bermujahadah. Maknanya kita kena melawan hawa nafsu kita untuk beribadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab susah, maka Allah kata walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang bersusah, orang-orang yang bersusah payah bermujahadah melawan nafsu, melawan hawa nafsunya. Jadi oleh kerana teruk dan berat ibadat, dia kena lawan untuk berbuat, kena lawan untuk buat, sebab nafsu tak mau buat ibadat. Nafsu dia dicipta untuk jadi ujian kepada kita. Kalau nafsu tak ada, kita dah mudah buat ibadat macam malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Taala menjadikan nafsu sebagai ujian dalam diri kita.
Nafsu tak mau buat, tapi Allah suruh buat. Jadi kita nak kena lawan nafsu untuk buat, sebab Allah suruh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Apa janji Allah kalau kita dah lawan hawa nafsu untuk melakukan ibadat? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Sebelum buat ibadat, rasa berat. Bila dah berusaha melakukan ibadat, barulah kita nampak jalan. Sebelum buat ibadat, kita tak nampak jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia seumpama mujahadah ni dia macam password. Kalau tak bermujahadah, tak terbukalah apa yang kita nak buka. Dia kena ada password dia. Password dia buat ibadat. Dan buat ibadat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena berteruk-teruk dan rasa memang teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam orang kerja berat, rasa sangat letih melawan hawa nafsu. Bila lawan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kita kalah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah Sayyidina Muhammad, yang maha mengetahui, tahu memang dalam berlawan kita mesti ada saat kita tempuh saat kekalahan. Jadi sekalipun kalah, tetap ada merit. Kita kalau kita lawan game di dunia ni kalah, siapa nak bagi hadiah apa? Tapi Allah bagi. Sebab dia suruh. Bila dia suruh, dia kira. Itu Allah. Sebab itu maka Allah kata, wa innallaha lama'al muhsinin. Sebenarnya Allah itu, Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik pada dia. Dia pasti balas. Apa dia balas? Allah balas kepada kita dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tunjuk pada kita jalan-jalan untuk mendapatkannya. Rupa-rupanya banyak jalan untuk mendapatkannya. Macam orang buka internet, nak masuk satu laman web, dia kena ada password contohnya. Bila dah masuk tu, dia susawang tak habis. Faham tak? Tak habis lah. Begitulah subulana, jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Banyak tu kata ulama, sebilang-bilang nafas kita. Tak terkira banyaknya jalan untuk mendapatkan Tuhan. Duduk di mana pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di situasi apapun kita duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbuka pada kita jalan-jalan untuk mendapatkan dia. Di saat senang kita, di saat susah kita, di saat senang kita, di saat susah kita, terbentang beribu-ribu jalan untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dalam situasi susah pun, jadi kita akan kenal Tuhan dalam susah. Dalam situasi senang, kita akan kenal Tuhan dalam situasi senang. Dalam situasi sakit, kita jumpa Tuhan dalam sakit. Dalam sihat, kita jumpa Tuhan dalam sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi tengok masalah orang, kita jumpa Allah dalam masalah orang. Tengok apa saja, semua nampak Allah, semua jumpa dia. Tapi syaratnya kena berpenat lelah, kena teruk buat ibadat.
Sebab itu Allah kata fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya engkau berpenat lelah untuk mendapatkan Allah, famulaqih, pasti kamu akan dapat bertemu dengan dia. Ya subhanallah, ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai contoh, suatu mana dia kena penyakit buasir di Mesir. Imam Syafi'i diuji dengan penyakit buasir di Mesir. Nak tulis kitab, keluar darah. Salah Sayyidina Muhammad. Pi ambil upi, pi basuh, ambil wuduk, tulis lagi, keluar darah lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Pi basuh, ambil wuduk lagi, keluar darah lagi. Mai tulis lah, ambil wuduk, mai tulis kitab, keluar darah, pi ambil wuduk. Tak tahu berapa puluh ataupun ratus kali ambil wuduk, mai menulis, ambil wuduk, mai tulis. Masalah Sayyidina Muhammad. Pasal dia tak mau menulis dalam keadaan tidak suci. Sampailah pi ambil tulis, pi ambil wuduk tulis, pi ambil wuduk tulis, sampai dia kata, ya Allah, kalaulah hak ni mendekatkan diri pada engkau, ya Allah, tambahlah ya Allah. Cuba tengok bahasa dia. Kalau hak ni nak dekatkan pada engkau, ya wahai Tuhan, tambahlah wahai Tuhan. Pasal apa? Dia merasa lazatnya dalam ujian Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa lazatnya diuji Allah. Jadi tu yang katakan subuh lana, jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana kita kena uji, orang dulu-dulu golongan salafus salih kalau ditimpa ujian, sukarlah, senyum sampai dah ujian. Kita bila main ujian kerak dahi. Mereka dulu bila nampak ujian main, alhamdulillah main dah ujian. Pasal apa? Sebab ujian tanda Tuhan kasih, tanda Tuhan sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau kasih kepada sesuatu kaum, dia uji mereka. Itu passion Allah. Itu sunnatullah. Kalau dia kasih, dia uji. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dalam seminggu kalau tak ada ujian, dia sedih. Dia kata Tuhan tak kasih kat dia. Sebab itu ujian tanda Tuhan ingat kat kita. Pasal apa Tuhan bagi ujian? Sebab Tuhan nak angkat kedudukan kita ke sisi dia. Macam budak-budak perisa. Perisa tu tanda cikgu tak suka lah sekolah buat perisa. Seronok nak perisa. Perisa ni sampai waktu kita duduk mengaji lah, masalah Sayyidina Muhammad, perisa lagi. Sampai kata bila lah nak habis perisa. Saya bila habis perisa di Al-Azhar, mula daripada kita mengaji darjah 1, zaman saya tak, zaman kita tak ada, zaman saya dulu tak ada tadika di rumah. Kalau Sayyidina Muhammad tadi masuk kami ada undang-undang mengaji dulu, duduk dalam rumah dulu. Mak saya walaupun dia tak cikgu, tapi dia macam cikgu. Sahabat Sayyidina Muhammad, pagi-pagi lepas sarapan kena baca muqaddam dulu. Dan sambil-sambil dia sapu sampah selera rumah, jadi dia dengar kita baca muqaddam. Sahabat Sayyidina Muhammad, habis baca muqaddam, boleh keluar main, tapi masuk rumah pukul 10. Pukul 10 mesti masuk dalam rumah. Sebelum masuk rumah, pasal masuk rumah pukul 10, soalan Sayyidina Muhammad. Sebab mandi sekali dengan dia nak gracing kami. Gracing tu, anak-anak main sehari, dia sabun kita semua. Soalan Sayyidina Muhammad, gigi dia yang beruih. Bukan kita beruih sendiri, dia beruih gigi kita tu, dia beruih. Lepas tu pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapak kaki dia ambil boleh sabut.
Tu kata gracing mak saya tu. Jadi subhanallah, lepas tu masuk tu rumah Sayyidina Muhammad, dia suruh cari sahabat. Lepas tu dia bagi buku kosong, tiru P macam mana, E macam mana, dia penuh buku kosong tu dia tulis. Tu tadika saya di rumah dulu. Jadi bila masuk je satu masalah Sayyidina Muhammad, periksa saya, mula-mula dapat nombor 3. Tak apa pandai sangat. Lepas tu periksa penggal kedua, dapat elok 2. Lepas tu duduk berkelut berlawan dengan satu orang dalam kelas tu, namanya Zunairah lah, dia ustazah juga. Nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2. Kalau dia dapat nombor 1, saya nombor 2. Kalau saya nombor 1, dia nombor 2. Sampailah soalan Sayyidina Muhammad masuk di Mahat Mahmud, duduk periksa lagi soalan Sayyidina Muhammad. Bila lah nak habis periksa, sampai masuk universiti duduk periksa juga. Bila lah nak habis periksa ni soalan Sayyidina Muhammad, pelajar-pelajar kena suka sebab dia menaikkan kita ke darjah seterusnya. Soalan Sayyidina Muhammad. Begitu ujian Tuhan pun. Tuhan bagi ujian, habis ujian ni kita naik sekat ni, kedudukan ke sisi dia. Lepas ujian ni tingkat lagi ke sisi dia, tingkat lagi, sampailah kita tempuh ujian, kita berjaya, tempuh ujian kita berjaya, tempuh ujian kita lulus. Akhirnya bila saat kita mati, kita duduk di tempat yang paling tinggi pada sisi Allah. Itu tak suka ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka di situlah terletak keredaan Allah pada kita. Diuji redha. Yang pertama diuji kena sabar. Kalau diuji kena sabar. Bila kena ujian berat tak? Berat. Perit tak? Perit. Teruk tak? Teruk. Kenapa kita rasa teruk? Memang kita manusia kena uji teruk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi lah yang paling kena, Nabi lah yang paling teruk diuji. Mana ada orang lebih pada Nabi? Kita kata kita teruk lah, Nabi teruk lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi semua kena. Nabi diancam bunuh, kita tak sampai pangkat tu lagi. Nabi disihir, kalau umatnya kena sihir, Nabi kena sihir. Kalau umat dia kena baling batu, ada pendakwah yang kena baling batu, Nabi kena lagi teruk. Nabi pergi ke Taif dengan baju warna putih, balik dengan warna darah, penuh kasut Nabi dengan darah. Sampai Nabi berhenti di kebun Adas, Nabi mengaku tentang dha'fa quwwati, lemah Tuhan, aku tak mampu Tuhan. Nabi menangis, merintih pada Tuhan. Soalan Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi duduk, Nabi bersandar, lepas tu di satu batu. Soalan Sayyidina Muhammad, Nabi letak tangan dia macam tu. Orang panggil Masjid Khuh, Masjid Siku. Nabi letak tangan macam tu. Allah punya sayang pada Rasulullah. Nabi letih, Nabi berdarah. Batu tu tenggelam macam kita telan, terlong, jadi lembut. Bila Nabi angkat, lekuk tu kekal sampai hari ni. Jadi bayangkanlah, Nabi tempuh lebih daripada kita. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka bila mana kita sabar, barulah kita boleh redha. Kalau kita tak sabar, tak menjelang perasaan redha. Redha ni suka. Jadi redha ni soal Sayyidina Muhammad, bahagia di dalam ujian. Soal Sayyidina Muhammad, bahagia tak bahagia bila kita kenang balik, kita dah lepas ujian, dah berpuluh-puluh, beratus-ratus ujian lepas. Soal Sayyidina Muhammad, bila kita kenang ujian dulu, ya Allah,
kita rasa seronok, kita rasa bahagia, kenal ujian lepas. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya ujian-ujian ni semua macam mimpi ngeri dalam tidur je. Sebenar-benar ujian ni. Bila dah lepas habis, tak ada apa lah. Ataupun umpama seperti mendung, awan gelap, habis awan cerah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian ni seperti mana kata ulama, dia tak macam api. Api, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mula-mula kecil, lepas tu jadi besar. Hujan naik besar, lama-lama kecil. Jadi apa kita nak takut tu dia panggil konsep ujian. Main besar, sallallahu sayyidina Muhammad. Tapi lama-lama dia akan kurang. Maka sebab itu hak nak sabar di mana? Hak mula-mula tu, saat pertama, detik pertama tu kena sabar. Lepas tu Nabi sebut as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Sabar ialah pada detik pertama. Detik pertama tu kena sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu paling teruk sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah kita duduk buat kerja, tiba-tiba dapat telefon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak kita kembali ke rahmatullah. Terima tu ya Allah tu kena sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu. Dan Allah kata wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat ihsan kepadanya. Jadi kita ni dia buat ibadat ni sebab Tuhan suruh buat baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat baik pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ni dia seumpama seperti bos yang baik. Bos yang baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan sentiasa memperhati staf-staf dan juga anak buah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh seperti seorang raja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh seperti seorang raja. Raja ni subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Contoh dalam istana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam istana ni tak tahu berapa puluh ataupun ratus yang berkhidmat dalam istana. Hak bahagian dapur siapa dia? Hak bahagian sapu sampah siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semua sudut-sudut ada orang-orang dia. Semua berkhidmat pada raja. Kita tanya, kerja apa? Dia kata saya tukang sapu. Lekeh tak? Lekeh. Tukang sapu di mana? Di hospital lah. Tak di istana anak bukit. Oi, tukang sapu sampah raja. Mulia. Kerja apa? Saya driver. Oh, driver taksi tak saya kerja driver Sultan Kedah. Oi, driver raja ke? Tuan-tuan, masalah saya nak Ahmad. Jadi hamba kita hamba apa? Hamba Allah. Jadi kalau kita walaupun kita hamba, kita tak hamba pada hak lain, kita mulia kalau kita hamba pada Allah. Tapi kalau hamba pada hak lain, hina. Hang ni hamba bini hang lagi teruk tu. Bangkit bus biji tu. Hamba bini hang semua. Cukuplah kalau kita kata hang ni hamba kereta ni. Contohnya, kalau kita disebut pada hamba pada hal lain, kita sendiri rasa nak marah. Sebab kita bukan fitrah kita tu. Fitrah kita hamba Allah. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, bila orang minta derma, kita bagi derma, orang tu kata nak tulis apa ni?
hamba Allah. Mudah kita hamba Allah sebab kita redha. Memang kita fitrah kita, memang kita hamba Allah. Nak buh nama kan nak buh hamba Allah, buh hamba Allah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Begitu. Kemuliaan kita nisbah kepada apa dinisbahkan? Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana rasa kalau diberi perhatian oleh raja? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh driver raja, dia kata, ampun patik, tuanku ampun patik, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Saya patik hari pertengahan bulan depan ada majlis kunuri anak kahwin tuanku, jemput tuanku. Oh, kunuri raja pergi kunuri kita macam mana? Driver raja, walaupun dia driver tapi raja pergi kunuri dia. Bayangkan, diberi perhatian oleh raja. Salah saya raja main pula tanya. Hanya contoh, tuanku Raja Abdullah singgah naik kereta, polis duk iring, tiba-tiba berhenti beli apa lah. Pernah tengok video tu? Dia berhenti beli apa, kawan tu kata nak cerita, raja berhenti, raja beri perhatian. Bayangkan raja yang bagi perhatian pada kita, Allah salah senang. Dia pilih kita mai, dia jemput kita mai. Kalau Allah tak jemput, kita tak boleh sampai, walaupun tangga di lock di bawah tu tak boleh sampai. Allah yang panggil kita semua, tertulis sejak azali. Salah Sayyidina mengaji buat apa ni? Main majlis tak kenal dia, main majlis nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau raja jemput mai, raja jemput, salah Sayyidina Muhammad, raja segala raja bagi perhatian pada kita. Dia bagi taufik dan hidayah pada kita. Dia kekalkan taufik dan hidayah sampai hari ini, sampai saat ni. Lepas tu hati kita kata macam mana? Masalah Sayyidina Muhammad, ya Allah, bagilah taufik dan hidayah ni kekal sampai kami mati. Harapan kita ni masalah Sayyidina Muhammad, hari mati pun harap boleh main kuliah lagi. Hari terakhir atas muka dunia ni boleh main kuliah lagi. Jadi kalau saya harap saya sendiri hari mati pun boleh mengajar lagi. Pasal kalau kita tak biasa hadir di sebuah taman dari taman-taman syurga, kita tak ada harapan masuk syurga. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sekalipun kita kadang-kadang ada orang tak pernah sampai pun di Raudhah di Madinah, tapi Tuhan sediakan Raudhah di seluruh alam ni, di mana-mana saja. Betul tak? Ni cawangan Raudhah ni. Subhanallah. Kalau Tuhan Allah angkat hijab, nampak dah kita dalam syurga dah ni. Macam kita pergi di Raudhah di Madinah, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau Allah angkat hijab, kita dah nampak lah kita duduk dalam syurga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka wa inna allaha la ma'al muhsinin, Allah itu selalu berbuat baik kepada orang-orang yang selalu berbuat baik dengan dia. Kalau macam tu, tengok muka surah 14, Allah sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beribadahlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu mati. Yakin tu makna mati. Sembahlah kamu kepada Allah sampai kamu mati. Jadilah abdi kamu kepada Allah sampai kamu mati. Kita ni nak buat ibadat ni sampai mati ya. Lepas mati tak nak buat ibadat dah. Nak buat ibadat sampai mati je. Lepas kita mati, kita tak wajib dah buat ibadat, walaupun ada orang lagi minta nak buat ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani, dia minta, ya Allah tolonglah bagi aku boleh solat dalam kuburku.
sampai minta nak buat ibadat, tapi minta nak semayang lagi dalam kubur Salah Sayyidina Muhammad. Allah bagi kat dia. Lepas-lepas masuk dalam kubur, dimasukkan dalam kubur Salah Sayyidina Muhammad. Yang kubur Arab ni dia masuk dalam di dalam ruang dalam tanah tu. Salah Sayyidina Muhammad diletak. Lepas tu bila reput, jadi dihimpunkan tulang-tulang tubuh banyak baling pula. Salah Sayyidina Muhammad dia kena turun pakai tangga kubur Arab macam tu. Bila buat turun jenazah dia Salah Sayyidina Muhammad, satu bata lagi nak tutup lubang tu. Tiba-tiba bata tu jatuh. Bila bata tu jatuh, satu orang tengok, Allahu Akbar, mayanglah dalam kubur. Dalam kubur semayang dah. Tapi dalam kubur tu Allah Subhanahu Wa Taala dah menamatkan masa beribadat sebelum mati tadi. Kalau nak mati selagi mana akal ada, semayang dah mayangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun dah tak boleh bergerak dah, tapi masih ada akal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena semayang lagi. Macam mana? Menghadirkan rupa semayang. Walaupun mulut tak cakap, tapi baca bacaan semayang dalam hati. Semayang walaupun dah kritikal nak mati. Sebab itu ada satu cerita, satu orang tok guru almarhum, dia sebelum dia mati dia koma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak tahu apa hari dia koma. Jaga sedap koma tu. Soalan pertama dia kata, ni waktu apa? Langsung tanya semayang, ni waktu apa? Anak dia kata, waktu asar ayah tak semayang. Anak dia ambil wudu, Sayyidina Sayyidina Muhammad tolong ambil kat dia, angkat dia bagi duduk bersandar di katil, dia pun semayang. Allahu Akbar, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas semayang Sayyidina Sayyidina Muhammad dia kata kat anak dia, bagi ayah tidur balik, bagi lentang balik. Allahu Akbar. Habis umur dia sampai mati, sampai mati beribadat. Selagi ada akal, selagi tu kena buat ibadat. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdikan diri kamu kepada Allah sampai kamu mati. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita harap kita mati, kita seperti dalam muka surat 16, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita ni, hati kita ni kena kita tingkatkan dan upgradekan dia sampai jadi mutmainnah. Waktu mana saya ziarah Pak Sumit dulu, saya minta lah Pak Su terang pertambat nafsu tu, hak 7 peringkat tu. Jawapan Pak Su kepada saya, Pak Su kata, masalah Sayyidina Muhammad, Ustaz tu saya ambil tahu lah pertambat nafsu, tapi target Ustaz mesti sampai mutmainnah. Tu saya ambil tahu nafsu mentambat apa, tapi target mesti sampai sebelum mati mutmainnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah masalah Sayyidina Muhammad, seperti saya kata semalam, iaitu orang yang tenang melihat peribadi sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kita kadang nak tenang, nak tengok peribadi orang, betul tak? Tengok orang tenang baru nak tenang.
kita sendiri tak boleh pulihkan hati kita jadi tenang. Jadi nafsu mutmainnah ni maksud Sayyidina Muhammad ialah orang yang tenang melihat diri sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak capai tu, dia tu jiwa yang tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan jiwa yang tenang ialah jiwa yang akan diseru ketika nak keluar daripada jasad. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu bertemu dengan Tuhan kamu dalam kerana kamu redha pada dia, dia redha pada kamu. Jadi balik bertemu Allah dengan rasa redha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Redha ni macam mana? Sebab tak apa dah mati. Sebab hidup dah mengabdi diri. Sebab ada orang yang dia mati dalam keadaan dia masalah Sayyidina Muhammad masih belum sedia nak mati. Kita ni kena duduk dalam situasi masalah Sayyidina Muhammad mati waktu bila pun sanggup matilah. Contoh hari ni hari mati masalah Sayyidina Muhammad pukul 12.30 lagi contohnya. Tak apa, sanggup dah, redha dah. Bila-bila masa saja masalah Sayyidina Muhammad Tuhan nak panggil, tak apa dah. Jadi begitu di radiyatan. Dan bila mana kita dah redha macam tu, mardiyah, kita akan dapat keredaan Tuhan. Kita akan dapat pula keredaan dia. Waktu Allah redha pada kita, maka dia kata fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, iaitu golongan orang-orang yang Allah perakukan mereka tu hamba dia. Sebab ada orang yang Tuhan tak mengaku dia hamba dia. Sebab tak patuh kat dia nak mengaku hamba macam mana. Tuhan tak iktiraf jadi hamba dia. Jadi kita harap kita ialah orang-orang yang dipanggil oleh malaikat dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi macam nak balik, baru ni saya hadir satu majlis makan malam. Orang yang nak naik pentas ni, nak terima anugerah ni, masalah. Jadi masalah saya nama ada satu orang duduk tepi tangga tu, dipersilakan. Orang tu naik dipersilakan. Jadi orang nak balik jumpa Tuhan ni, kalau Tuhan redha, dipersila, jemput balik. Kan? Nak balik jumpa Tuhan, Tuhan redha kat kita, dijemput untuk balik. Dijemput ni macam mana? VIP. Kalau nak balik macam tu ya, siapa biasalah. Tapi nak balik dijemput oleh Allah. VIP. Tak apa, hidup atas muka dunia orang biasa, tapi balik kena jadi VIP. Kalau Sayyidina Muhammad. Kalau tak jadi VIP, jadi orang biasa balik. Kita nak balik sebagai orang yang Allah redha kat kita. Kita harap Allah aku kita semua jadi hamba dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.